Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okay, hari ini cikgu sambung mata pelajaran RBT kita bersama dengan saya, Cikgu Hashim. Kita masih dalam bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Hari ini kita akan membincangkan topik 3.1.3 iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, ada 3 bahagian dalam kaedah reka bentuk pengiklanan ni, iaitu yang pertama kaedah reka bentuk pengiklanan itu sendiri, yang kedua ialah media pengiklanan, dan yang ketiga ialah faktor pemilihan media pengiklanan. Okey, hari ini kita akan bincang kepada 3 bahagian tersebut. Okey, tanpa membuang masa, yang pertama, kaedah reka bentuk pengiklanan. Kaedah reka bentuk pengiklanan ialah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan memasarkan produk. Okey, tujuannya semua kita nak pasarkan kita punya produk. Okey, ada 7 dalam kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang pertama ialah matlamat produk, yang kedua penyampaian fakta, yang ketiga demonstrasi, yang keempat perbandingan, yang kelima kiasan, yang keenam kenyataan merangsang, dan yang ketujuh ialah gambar pegun. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan satu persatu dalam ke-7 kita punya kaedah reka bentuk pengiklanan. Okay, yang pertama iaitu matlamat produk. Okey, dalam matlamat produk ni kita akan menyampaikan semua maklumat secara terperinci dan juga lengkap. Jadi pengguna akan dapat tahu jika dia beli produk kita apa yang dia akan dapat. Yang kedua, penyampaian fakta. Okey, dia hampir sama macam matlamat produk, tetapi dia lazimnya kita nyatakan berkaitan dengan fungsi dia. Contoh macam di sini ialah periuk pelbagai guna. Yang ketiga, demonstrasi. Okey, cikgu rasa kebanyakan daripada awak semua pun sekarang sudah biasa lihat demonstrasi secara live, dan kebanyakannya sekarang orang menjual produk di media sosial. Okay, barangan makeup, cara memasak, menggunakan gadget, semua demonstrasi. Okay, yang keempat ialah perbandingan. Okay, biasanya dia akan bandingkan dengan suatu jenama yang lain untuk menunjukkan bahawa produknya adalah lebih berkesan ataupun lebih baik. Yang kelima, kiasan atau ibarat. Awak boleh lihat di situ atas gambar tu, gambar gajah yang membonceng seorang yang bawa motor tu. Okay, ini menunjukkan bahawa dengan menggunakan minyak Petronas Sprinter tu, enjin kenderaan tu menjadi sangat lancar, menjadi sangat kuat. Ini kita panggil sebagai kiasan atau ibarat. Yang keenam, kenyataan merangsang. Okey, dekat situ awak lihat kenyataan merangsang ni dia bagi gambar lemon yang banyak di dalam pencuci tersebut. Ini menunjukkan bahawa alat pencuci tersebut mempunyai kualiti yang tinggi. Dan yang terakhir ialah gambar pegun. Okey, biasa gambar pegun ni dia menggunakan titik fokus ataupun tumpuan. Okey, maksudnya dia akan menarik perhatian kita dengan gambar pegun tu. Oh, hebatnya boleh isi banyak macam ni. Okey, jadi awak perlu ingat kita ada 7 kaedah reka bentuk pengiklanan. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama matlamat produk, yang kedua penyampaian fakta, ketiga demonstrasi, keempat perbandingan, kelima kiasan atau ibarat, keenam kenyataan merangsang, dan yang ketujuh ialah gambar pegun. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada yang kedua, iaitu media pengiklanan. Okey, maksud media pengiklanan ialah saluran
atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Okey, ada 3 jenis media pengiklanan, iaitu media cetak, yang kedua media elektronik, dan yang ketiga ialah media sosial. Okey, cikgu pergi dulu yang pertama, media cetak. Okey, contoh-contoh media cetak ni macam surat khabar, majalah, browser, flyers. Okey, kalau awak tengok katalog, awak pergi ke pasar raya je, awak nak masuk je Tesco tu, terus dapat katalog. Dia bagi tahu dekat kita apa barang yang dia jual. Ini ialah media cetak. Yang kedua ialah media elektronik. Okey, media elektronik ni menggunakan perkakas elektronik. Okey, contohnya seperti televisyen, radio, papan digital. Okey, kalau kita tengok televisyen dekat semua rumah pun ada televisyen. Kalau radio dalam kereta pun majoriti semua memang ada radio, dan kebanyakan sekarang ni kita ada papan-papan digital yang besar mempamerkan jenis-jenis produk. Dan yang ketiga ialah media sosial. Ini adalah antara kaedah terbaru dan yang terbaik dalam mempromosikan produk. Kita tahu media sosial ada macam-macam. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada blog dan juga lain-lain, yang mana capaiannya adalah lebih mudah. Okey, kalau kita lihat WhatsApp, Telegram juga adalah termasuk di dalam media sosial. Okey, jika soalan, cikgu ulang sekali lagi, jika soalan tanya berikan jenis media pengiklanan, jawapannya ialah media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Okey, cikgu pergi kepada kita punya yang terakhir, C, iaitu faktor pemilihan reka bentuk pengiklanan. Okey, yang terakhir iaitu faktor pemilihan reka bentuk pengiklanan. Okey, macam mana kita nak pilih jenis-jenis pengiklanan yang kita nak pakai, sama ada media sosial, media elektronik ataupun media cetak? Ada 5 faktor yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama ialah sasaran pengguna. Yang kedua, saiz perniagaan. Yang ketiga, jenis dan sifat produk. Yang keempat, kos pengiklanan. Dan yang kelima ialah luas pasaran. Okey, cikgu pergi dulu yang pertama, iaitu sasaran pengguna. Jadi awak perlu tahu kumpulan sasaran. Maksud cikgu kumpulan sasaran, katakanlah okey, awak nak keluarkan produk yang berkaitan dengan permainan kanak-kanak. Okey, permainan kanak-kanak. Jadi di manakah ataupun apakah cara terbaik untuk awak mempromosikan produk awak tu? Okay, contoh katalah awak promosikan di dalam surat khabar, awak menggunakan media cetak. Jawapannya pastilah tidak sesuai, sebab kanak-kanak tidak membaca surat khabar. Jadi cara yang terbaik, sama ada kita menggunakan media elektronik iaitu televisyen, ataupun kita menggunakan media sosial iaitu YouTube. Okey, jadi yang pertama sasaran pengguna. Jadi kita kena tahu daripada sasaran kita apa, jadi apa kaedah yang terbaik. Yang kedua, saiz perniagaan. Okey, jika awak punya perniagaan tu besar dan awak nak pasarkan produk tu dalam pasaran yang luas. Contoh, awak jual barang tu ataupun produk tu ke seluruh negara. Jadi sesuailah awak gunakan media-media yang melibatkan kos yang tinggi. Contohnya televisyen, radio, awak masuk surat khabar, awak post dekat Facebook. Satu Malaysia boleh kenal produk awak. Tapi jika awak sekadar jual goreng pisang di kampung awak, jadi tiada keperluan untuk awak gunakan media-media tersebut. Sebaliknya,
cukup sekadar awak sebarkan mungkin dengan menggunakan flyers untuk kawasan kampung-kampung terdekat ataupun menggunakan grup WhatsApp dan sebagainya. Okey, yang ketiga, jenis dan sifat produk. Okey, bukan semua jenis produk sesuai untuk kaedah yang sama. Okey, contoh, katakanlah awak nak jual cikgu bagi di sini alat makeup. Okey, jadi kalau alat makeup awak tunjuk gambar je, orang tak akan tertarik dengan produk awak. Mungkin awak akan gunakan kaedah demonstrasi, yang mana awak tunjukkan dengan alat makeup awak tu macam mana cara penggunaan dan apakah hasil akhirnya. Okey, lain produk, lain kaedah pemasaran dia. Yang keempat, iaitu kos pengiklanan. Okey, dia hampir sama macam saiz perniagaan. Kalau perniagaan kita kecil, kita gunakan kos pengiklanan yang kecil. Kalau perniagaan kita besar, kita sesuai menggunakan kos pengiklanan yang besar. Okey, dan yang terakhir ialah luas pasaran. Okey, jadi kita nak tengok awak nak sampai ke mana orang tahu awak punya perniagaan. Okey, kata kita sebut juga, kalau awak punya produk tu memang untuk digunakan oleh semua orang, semua tempat, sesuai kita gunakan media-media yang boleh sampaikan kepada semua orang seperti televisyen, radio, surat khabar, media sosialnya seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Okey, cikgu ulang sekali lagi. C iaitu faktor pemilihan reka bentuk pengiklanan ada 5. Sasaran pengguna, saiz perniagaan, jenis dan sifat produk, kos pengiklanan dan juga luas pasaran. Okey. Terima kasih semua kerana memberi perhatian. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, sebelum cikgu mengundurkan diri untuk kelas kita pada hari ini, okey, sekali lagi cikgu merumuskan topik kita pada hari ini ialah 3.1.3, iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, ada 3 perkara yang kita bincangkan. Yang pertama, kaedah reka bentuk pengiklanan itu sendiri ada 7, iaitu matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan juga gambar pegun. Kemudian yang kedua ialah media pengiklanan. Ada 3 jenis media pengiklanan: media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Dan yang terakhir ialah faktor pemilihan media pengiklanan. Ada 5. Yang pertama, sasaran pengguna. Yang kedua, saiz perniagaan. Yang ketiga, jenis dan sifat produk. Yang keempat, kos pengiklanan. Dan yang kelima ialah luas pasaran. Okey, itu saja pada cikgu. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.